Assalamualaikum. Dah live? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Hanani binti Muhammad Nazli, pelajar PPA SMP ambilan Jun 2022, option Pendidikan Islam, selaku moderator untuk webinar kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang dapat bersama-sama kita pada malam ini dalam satu program yang sangat memberi makna dan manfaat pada semua hadirin. Webinar mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini bersama dua orang yang hebat bersama kita pada malam ini, iaitu Rodatul Syifa binti Muhammad Zaini, pelajar diploma jurusan grafik dan media digital UiTM, dan juga Fatih Nur Aisyah binti Asnawi, pelajar diploma jurusan perakaunan UiTM. Semoga perkongsian kita pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan pembentang kita yang pertama, Rodatul Syifa binti Muhammad Zaini, untuk meneruskan program kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Syifa binti Muhammad Zaini, pelajar diploma jurusan grafik dan media digital di UiTM. Hari ini akan saya bentangkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang dapat kita contohi untuk menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah SWT. Akhlak mulia yang pertama ialah jujur dan amanah. Rasulullah SAW seorang yang sangat jujur dari usianya kanak-kanak lagi sehinggalah ke akhir hayat baginda, sehingga digelar Al-Amin yang bermaksud dapat dipercayai. Buktinya, baginda seorang peniaga dan baginda terkenal sebagai peniaga yang jujur dan amanah, yang disukai oleh ramai orang. Oleh itu, kita perlulah jujur dalam kehidupan kita. Sikap jujur mendatangkan pelbagai impak yang baik, iaitu memberikan ketenangan. Jujur menjadikan hidup lebih tenang, tenteram dan damai. Kerana apa? Bila kita jujur, kita akan dapat perkara yang positif sahaja dan kejujuran juga dapat mendatangkan kepercayaan kepada orang kerana apabila kita bercakap jujur, orang akan percaya akan kita. Akhlak mulia yang kedua ialah pemaaf. Sikap pemaaf baginda SAW sangat ketara, terutamanya dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat Mekah. Baginda banyak menerima hentaman, makian, cacian, ugutan untuk mencederakan dan bunuh baginda. Namun, baginda tetap tidak menyimpan marah serta dendam kepada pelaku tersebut. Semasa berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera akibat dibaling batu oleh penduduknya. Tetapi baginda masih sabar walau ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung atas penduduknya. Namun, baginda menolak bahkan mendoakan kesejahteraan kepada mereka pula. Perlunya untuk kita tahu kesan memaafkan dan berlapang dada terhadap orang lain. Antaranya yang pertama ialah dapat mengelakkan permusuhan dan perkukuhkan lagi hubungan kemasyarakatan. Yang kedua, mencerminkan sikap peribadi umat Islam yang berbudi pekerti. Yang ketiga, membawa ketenangan dan membuang sifat hasad dengki dan membinasakan diri sendiri. Sesungguhnya memaafkan itu bukan bererti lemah ataupun membawa kekalahan, bahkan Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada pemaaf. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Akhlak yang ketiga ialah tawaddu'. Rasulullah SAW punya sikap tawaddu' yang tinggi dalam setiap aspek, termasuklah dalam percakapan, tingkah laku, perbuatan serta keseluruhan kehidupan baginda. Amatlah ditakuti seseorang Muslim itu jika perbuatan dan amalannya setinggi gunung akhirnya ranak begitu sahaja hanya disebabkan sikap takabur yang membawa kita ke neraka. Ketaatan dan kebaikan tidak akan bermakna jika ada perasaan takabur. Memetik kata-kata hukama, orang yang bakhil itu adalah musuh Allah dan ini merujuk kepada orang yang taat kepada perintah Allah SWT. Tetapi jika ada perbuatan buruk, ia akan merosakkan amalannya. Rasulullah SAW orang yang paling tawaduk dan dapat dilihat melalui kepribadian baginda yang memilih untuk bersederhana, sehingga tempat tidur baginda diceritakan jauh daripada kelazatan dunia. Apabila berendah diri bukan bererti kita menghina diri, tetapi akan meningkatkan lagi kualiti seorang manusia di sisi Allah SWT dan mendapat penghormatan di mata manusia. Orang yang tawaduk juga ialah yang patuh perintah Allah. Hamba yang tidak solat atau tidak mengikut syariat Allah SWT tidak tergolong dalam orang-orang yang tawaduk.
Dengan kata lain, orang yang tawaduk benar-benar ikhlas melaksanakan segala amalan kerana Allah SWT. Mereka yang memiliki sifat tawaduk iaitu berakhlak baik kepada semua orang, tidak kira dengan majikan, pekerja, sahabat atau siapa sahaja tanpa melihat kedudukan mereka amat patut dicontohi. Akhlak yang keempat ialah pemurah. Tidak ada siapa pun yang mampu menandingi sikap pemurahnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahawa baginda tidak pernah menolak apa-apa permintaan daripada siapa pun yang meminta dari baginda. Termasuklah jika baginda tidak mempunyai apa pun, jika baginda mempunyai sedikit atau banyak wang maupun harta, semuanya diagihkan kepada siapa yang layak. Sabda Nabi SAW maksudnya, seorang mukmin adalah orang yang mulia lagi pemurah dan orang fasik adalah penipu dan tercela. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat pemurah adalah sifat mahmudah yang sangat dituntut oleh Islam. Pepatah ada mengatakan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kata-kata ini begitu sinonim dengan sifat dermawan seseorang itu. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh daripada api neraka. Orang yang kedekut itu jauh daripada Allah, jauh daripada manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tapi pemurah itu lebih disayangi Allah daripada seorang abid yang bakhil. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang dimuliakan, sukakan harta, hubbul mal merupakan fitrah semula jadi manusia sebagai alat bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun, dengan memberi banyak sumbangan atau sedekah untuk kerja dakwah dan perkara-perkara yang baik adalah langkah yang tepat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, Islam sangat menganjurkan penganut-penganutnya menjadi pemurah, bukan sekadar sanggup mengorbankan yang wajib sahaja. Mereka digalakkan bersedekah, menderma, memberi hadiah, mewakafkan harta seperti tanah, bangunan, kebun, bahan-bahan bacaan, kenderaan dan lain-lain agar cepat masyarakat Islam terbangun. Akhlak mulia yang kelima ialah berani. Dalam aspek keberanian, Rasulullah SAW memang tidak boleh disangkal lagi. Baginda adalah sebagai ketua panglima dalam mengetuai peperangan menentang musuh Islam. Baginda juga akan berada di barisan paling hadapan dan hampir dengan musuh di setiap kali peperangan dan muncul sebagai pemberani melebihi sesiapa pun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar, kami berlindung dengan Nabi SAW dan baginda yang paling terdekat kepada musuh dari kami dan baginda pada hari itu di antara manusia yang sangat perkasa. Untuk mencapai sesuatu dalam hidup, kita perlu mewujudkan keberanian dalam diri kita sehingga berjaya. Pada asasnya, keberanian menggambarkan kesediaan untuk bertindak balas dengan yakin, walau apa pun kerisauan yang mungkin menimpa kita. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko dan menentukan sebarang tindakan yang bersesuaian dengan cabaran yang dihadapi. Kita ialah pemimpin kepada diri kita. Bila kita sudah berkahwin nanti, kita akan menjadi pemimpin untuk anak-anak kita. Keberanian bukan sahaja harus dipraktikkan di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan dan kerjaya lazimnya. Seseorang itu mesti ada naluri menegakkan keadilan moral apabila berurusan dan berhadapan dengan kelakuan tidak beretika. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ratu Syifa atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Seterusnya kita akan meneruskan webinar kita pada malam ini dengan isi yang akan dikupaskan oleh Fatin Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Aisyah binti Asnawi, pelajar Diploma Perakaunan. Saya akan sambung beberapa isi yang dikupaskan oleh Raul sebentar tadi. Untuk menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah adalah yang pertama melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ni adalah perintah untuk menegakkan perkara yang benar dan melarang perbuatan yang salah. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutuskan bagi membetulkan kesalahan manusia dan mengajak melakukan kebaikan. Agama Islam juga menuntut umatnya agar mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kejahatan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus rasul-rasulnya di atas muka bumi ini untuk menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kejahatan. Seandainya amar ma'ruf nahi munkar ini diabaikan atau tidak dipedulikan, maka akan berleluasalah kemungkaran di sana sini. Muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya dalam sebuah hadis. Baginda maksudnya
Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak beriman seorang itu sehinggalah ia mengasihani saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berdasarkan peringatan Rasulullah SAW, maka marilah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat seperti dalam kehidupan berjiran. Kerana dengan melaksanakannya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amalan ini juga boleh meningkatkan persaudaraan dengan rakan-rakan kita. Dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, kita hendaklah bersikap terbuka dalam menerima teguran dan nasihat dari orang lain. Contohnya apabila kita ditegur dan dinasihati oleh orang lain, janganlah kita mudah cepat marah kerana teguran itu untuk membimbing dan mendidik kita. Seterusnya, menjaga pandangan. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat menjaga pandangan. Bahkan akan mengelakkan diri daripada perkara yang dimurkai Allah. Ahlak Rasulullah SAW sendiri seorang mulia dan jauh dari pandangan-pandangan yang buruk dan hina. Rasulullah SAW menjamin golongan yang menjaga pandangan mereka akan memasuki syurga. Dari pandanganlah bermulanya segala perkara yang diniatkan hati, lalu anggota yang akan membuktikannya atau sebaliknya. Hanya iman yang mampu mengawal segalanya. Sifat memelihara pandangan ini mempunyai banyak faedah dan kelebihan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Antaranya ialah mewariskan kekuatan jiwa, sabat dan berani, membebaskan hati daripada menjadi tawanan syahwat, menjadi benteng penghalang daripada pintu neraka Jahannam. Di samping itu, sifat bersabar dan tabah. Dari baginda kecil lagi, Allah telah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan sifat tabah dan sabar. Baginda telah kehilangan ibu bapa serta datuknya pada usia kecil yang menuntutnya untuk menjadi seorang yang kuat semangat. Sehinggalah apabila baginda dewasa dan diangkat menjadi Rasul, semakin banyak dugaan yang baginda hadapi dan diharungi dengan ketabahan yang tinggi. Dapat dilihat dalam usaha dakwahnya, bagaimana baginda menghadapi cabaran, dihina, dicaci dan difitnah, termasuklah dilukai serta pelbagai lagi. Dalam kehidupan ini, tak semestinya apa yang kita inginkan atau apa yang kita rencanakan tak semuanya kita akan dapat. Walaupun kita sudah berusaha sedaya upaya untuk dapatkannya, ingatlah bahawa janganlah kita mengeluh dan berputus asa kerana setiap apa yang kita rancangkan, sebenarnya rancangan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita rancangkan. Oleh itu, setiap apa musibah dan ujian yang menimpa dalam kehidupan kita, janganlah kita mengeluh. Sesungguhnya kesabaran itu akan datang pada akhirnya. Datanglah kebahagiaan ini dalam menghadapi musibah ialah sabar, kerana kesabaran itu ialah kunci dalam kehidupan seseorang. Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kesabaran itulah perlu ada pada diri kita. Seterusnya, merendah diri dan peramah. Rasulullah SAW sangat merendah diri walau berhadapan dengan semua golongan termasuk para pembesar atau golongan hamba sahaya. Baginda juga seorang yang menghargai tetamu serta bersikap terbuka dengan siapa pun baginda berjumpa. Ada 3 kelebihan bila anda menjadi seorang yang peramah, iaitu orang yang peramah ni selalu orang suka. Orang peramah ni selalu mudah didampingi dan orang peramah ni selalu rezekinya terbuka dengan luas. Jadi sekiranya anda nak orang suka pada anda, nak orang rasa mudah untuk mereka dekati anda, dan jika anda nak rezeki anda luas, maka cuba dan usaha untuk merubah personaliti anda menjadi seorang yang lebih ramah dengan orang di sekeliling anda. Seterusnya, gemar memberi dan menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah dan menjawab salam pula wajib hukumnya. Baginda Rasulullah SAW sangat gemar memulakan memberi salam tak kiralah kepada siapa yang ditemui baginda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam antara sesama Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya memberi salam ni adalah amalan yang mulia dan sangat digalakkan dalam agama Islam. Salam ialah ucapan penghormatan yang ditujukan kepada sesama insan, lebih-lebih lagi sesama saudara Muslim, sama ada yang dikenali ataupun tidak, sama ada ketika berjumpa, memulakan atau mengakhiri perbualan. Sesungguhnya amalan memberi salam bukan ketika hendak berjumpa atau bersapa sahaja, malah lebih daripada itu. Sebagai contoh, memberi salam ketika hendak masuk ke dalam rumah atau pejabat adalah satu amalan yang baik dan sangat dituntut dalam Islam. Memberi salam ni menunjukkan sebagai tanda meminta izin sebelum masuk, disertai dengan mengetuk pintu perlahan. Yang akhir sekali, pengurusan emosi. Janganlah kita bersedih seperti yang disebut dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana adalah petikan ayat yang diambil dari Al-Quran surah Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat tersebut ditujukan untuk menghibur hati dan mengingatkan hamba-Nya bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam keadaan paling sulit sekalipun. Sebab dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika kita bersedih hati, kita boleh melakukan beberapa hal ini untuk menghilangkan kesedihan tersebut yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya berzikir kepada Allah, membaca atau mendengarkan Al-Quran. Membaca atau mendengarkan Al-Quran dapat memberi ketenangan jiwa ketika sedih dan gundah. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Fatin Nur Aisyah binti Asnawi atas penerangan yang sangat baik. Seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut apakah sifat Rasulullah yang patut kita contohi. Sifat seterusnya ialah zuhud, iaitu bersederhana. Walaupun baginda sebenarnya boleh meminta apa sahaja daripada Allah, termasuklah kekayaan atau harta benda yang banyak, tetapi baginda lebih suka hidup dalam sederhana atau dengan apa-apa sahaja yang baginda ada. Begitu juga selepas baginda dilantik menjadi Rasul atau pemimpin umat Islam. Ketika itu baginda tidak pernah berungut dan meminta kepada sahabat untuk meminta sahabat yang kaya. Daripada Abu Abbas Sahlu bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Baginda bersabda, azahdu fi dunya yuhibbukallah wa zahadu fi ma indan nas yuhibbukan nas. Maksudnya, zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. Riwayat Ibnu Majah. Dan maksud zuhud ni ialah benci kepada dunia dan paling daripadanya dan meninggalkan kesenangan dunia kerana memilih kesenangan akhirat. Orang zuhud hatinya tidak terikat kepada dunia. Dan sifat yang seterusnya ialah melayani orang dengan baik. Rasulullah tidak pernah memilih kedudukan dalam melayani sesiapa pun. Setiap orang dilayani dengan baik walaupun dari golongan hamba dan golongan orang kaya. Dan dalam konteks masyarakat Indonesia, dia dipanggil sebagai sopan santun. Kita perlulah sopan santun dalam keluarga dan dalam kalangan masyarakat. Contoh sopan santun dalam kalangan keluarga ialah kita tidak bercakap kasar kepada ibu bapa kita dan orang yang lebih tua seperti datuk dan nenek dan seperti abang dan kakak kita. Seterusnya, sopan santun dalam lingkungan sesama rakan dan sesama tempat belajar di universiti dan di kampus. Kita perlu menjaga tingkah laku seperti berperilaku baik dan terpuji, menghormati pensyarah dan mematuhi peraturan kampus. Dan dalam sopan santun dalam kalangan masyarakat, kita perlu membantu golongan yang lebih tua dalam melintas jalan dan kita perlu mengasihani orang muda. Dan sifat yang seterusnya ialah adil. Rasulullah bersikap adil kerana apabila baginda menjadi umat Islam dan baginda tidak pernah berat sebelah terhadap mana pihak walaupun dari kalangan kaumnya sendiri. Begitu juga dalam pembahagian harta rampasan perang dan adil, baginda juga adil terhadap isteri-isterinya. Dan apabila kita adil, kita akan dapat banyak manfaat. Antaranya yang pertama ialah mencegah perpecahan. Sikap adil, kita perlu bersikap adil sama masyarakat agar kita dapat menjalankan hubungan silaturahim dengan lebih mendalam dan masyarakat tidak akan berlaku pergaduhan dan tidak berlaku perpecahan. Seterusnya, apabila kita adil, kita juga akan dapat memudahkan segala urusan. Kerana apabila kita adil dalam membuat jadual, kita akan lebih menguruskan jadual kita dan kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Dan sifat yang seterusnya yang patut kita contohi ialah kita perlu baik dengan sahabat. Dalam bersahabat, baginda Rasulullah SAW sentiasa berbicara dengan lemah lembut, tidak pernah berkasar dan baginda selalu tersenyum pada sahabat-sahabatnya. Baginda juga selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan memuji sahabat-sahabatnya. Baginda juga tidak suka
menjerit dan tidak suka menghina sahabat-sahabatnya. Bagi tidak pernah mencela, mencari kesalahan orang lain serta tidak akan bercakap sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Sahabat dan kita perlulah menjadi seorang sahabat yang baik kepada rakan-rakan kita. Kita perlulah menegur apabila rakan kita membuat salah. Kita juga perlulah membantu mereka apabila mereka berada dalam kesusahan dan meredakan kesedihan, menghilangkan kebimbangan dan sanggup berjuang demi kebaikan sahabat kita, dan kita perlulah menyimpan aib sahabat-sahabat kita. Dan sifat yang seterusnya ialah kita perlu menghormati jiran. Rasulullah SAW sangat menghormati jiran tetangganya walaupun ada dalam kalangan mereka bukan beragama Islam. Bahkan ada di kalangan mereka yang menentang dakwah baginda dan bersikap kasar, tapi baginda tidak membenci mereka. Baginda melayani mereka seperti saudara sendiri. Imam Al-Ghazali rahmatullah berkata bahawa menghormati jiran adalah tugas dan kewajipan bagi setiap Muslim. Kita dituntut untuk memuliakan jiran kita kerana jiranlah orang yang paling terdekat dengan kita. Sesungguhnya mengeratkan hubungan dengan jiran adalah sangat penting kerana jiran umpama saudara yang dekat dan berada dalam kedudukan yang paling mudah untuk kita memohon pertolongan dan bantuan. Dan dalam konteks menjaga hubungan dengan jiran, kita perlulah kita tidak boleh menyakiti hati jiran, dan kita tidak boleh menyakiti hati jiran dengan contoh kita menyinggung perasaan jiran. Contohnya kita membuang sampah di depan rumah jiran dan kita membiarkan haiwan peliharaan kita berkeliaran di hadapan rumah jiran. Kita juga bolehlah menjaga keharmonian dengan jiran dengan cara bertegur sapa dan dengan menziarah mereka setiap apabila mereka ada masa terluang. Dan seterusnya untuk pengurusan emosi, Rasulullah ialah kita tidak boleh marah, jangan marah. Dalam satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab, faradan miraran qala la taghdab. Maksudnya seorang pemuda meminta nasihat daripada Nabi SAW dan Nabi bersabda, janganlah kamu menuruti amarah. Dia mengulangi pertanyaannya dan Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Maksud Nabi kata la taghdab, jangan marah. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Maknanya marah ini sangatlah ditegah dalam Islam. Iaitu apabila kita berasa marah, Nabi mengajar kita beberapa cara apabila kita berasa marah. Contohnya apabila kita berdiri, kita boleh duduk, dan apabila kita duduk, kita boleh baring. Dalam hadis Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'iman falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa ila falyastaji. Maksudnya apabila salah seorang daripada kamu marah sewaktu sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang, maka itu baik. Jika tidak, hendaklah dia berbaring. Jadi apabila kita sedang berdiri dan kita marah, kita disunatkan untuk duduk, dan apabila kita marah lagi, kita boleh berbaring. Dan seterusnya kita boleh mengambil wuduk. Daripada hadis Nabi, innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitani khuliqa minan nar wa innama tutfa'an nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maksudnya sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api, dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kalian berasa marah, hendaklah dia berwuduk. Sekian itu sahaja penerangan saya untuk sifat Rasulullah yang patut kita contohi dan pengurusan emosi. Sekian, terima kasih kepada pembentang kita pada hari ini, iaitu Rodatul Syifa binti Muhammad Zaini dan Fatin Aisyah binti Asnawi atas pembentangan yang sangat menarik. Saya harap penonton semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran dan dapat mengamalkan sifat-sifat Rasulullah dan pengurusan emosi baginda dalam kehidupan seharian kita, agar kehidupan seharian kita dalam menjadi khalifah di bumi Allah ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.